Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Malam ini kita masih bersama lagi dari risalah dari khas sembahyang jemaah. Malam tadi kita dah lepas berbicara tentang kemuliaan ataupun kelebihan hari Jumaat. Malam ni kita sudah mula masuk berbicara tentang syarat wajib Jumaat. Dan selepas berbicara syarat wajib, masuk pula bicara pasal syarat yang menjadi sah sembahyang Jumaat. Jadi bagi sembahyang Jumaat ni ada dua syarat. Pertama syarat wajib bagi jemaat, yang kedua pula syarat sah. Dia ada beza tu, syarat wajib dengan syarat sah tu. Jadi bagi kaki jemaat ni kena ambil faham sangatlah hal-hal yang sebegini. Mudah-mudahan amal kita menepati bagaimana ia dikandaki oleh hukum syarak. Harapannya diterima oleh Allah. Jangan kita harap amalan kita diterima oleh Tuhan, tapi sayang dan malangnya tidak menepati hukum. Azan Allah, minta berlindung kita dengan Tuhan. Syarat wajib jemaah 7 perkara. Bagaimana berikut? Cuba bukalah mana-mana lambaran kitab fiqh bicara pasal hukum jemaah sana. Syarat wajib jemaah 7 perkara. Pertama, Islam. Mestilah musalli itu, orang yang sembahyang jemaah tu orang Islam. Dengan itu tiada wajib jemaah oleh yang kafir. Orang kafir tak wajib jemaah. Oh, kalau macam tu relax lah jemaah. Mana dia tak wajib, relax lah dia. Lepas tu dia kata pula tak berdosa. Itu lain bicara. Bab berdosa ni sama ada Islam ke kafir ke, kalau tak tunai kewajipan agama tetap berdosa. Walaupun dia kafir sekalipun tetap berdosa juga. Dah berdosa apa dia tak wajib? Sebab tak wajib kerana tak cukup syarat. Jangan dipaham tidak wajib kerana tak cukup syarat. Jika tidak dilakukan olehnya tidak usah, itu lain. Jangan faham gitu. Kedua balik, syarat wajib yang kedua selain daripada orang yang Muslim wajib jemaat, mestilah orang tu balik. Kalau Islam dah tapi tak balik lagi, bagaimana kanak-kanak? Tak wajib. Maka tiada wajib jemaat atas kanak-kanak yang belum balik. Budak-budak tak balik lagi, tak wajib jemaat. Tetapi jika menyertai oleh kanak-kanak yang memayit, walau belum balik sekalipun, sah jemaatnya. Kanak-kanak tadi dia datang jemaat, walau tak balik lagi, tapi sudah memayit, maka jemaat dia tu, sembahyang jemaat dia tu sah. Cuma tidak wajib je. Pada saat jemaat dia tu sah, tidak wajib kerana tidak balik. Sebab jadi sahnya kerana dia sudah memayit. Jangan atas dukung lagi tak mayit heret bagi jemaah dah. Ni apa kenama jemaah ni dah. Ketiga syarat menjadi wajib jemaat,
berakal. Berakal. Orang berakal wajib jemaah. Orang Islam dah balik serta berakal, wajib jemaah. Maka tidak wajib jemaah atas yang gila, walaupun dah balik dah sekalipun. Tapi dalam suasana gila tak wajib jemaah. Dah 3 dah tu syarat wajib, dia 7. Keempat, merdeka. Merdeka. Maka tidak wajib atas hamba ataupun sahaya. Yang bukan merdeka dipanggil hamba ataupun sahaya tu, tak wajib jemaah. Wajibnya orang merdeka. Pendek kata kita orang lain semua merdeka. Bukan negara saja merdeka, manusia pun merdeka, tak ada jadi hamba dah. Ini cerita-cerita zaman-zaman dulu masih wujud lah. Manusia yang dikategorikan hamba tu. Zaman kita lah ni tak ada dah. Kelima, syarat wajib jemaah laki-laki. Mestilah orang tu laki-laki. Walaupun Islam dah, balik dah, berakal dah, merdeka dah, tapi tidak laki-laki, tak wajib jemaah. Dia mau laki-laki, muzakkar. Maka tidak wajib atas perempuan dan khamsa. 2 spesies manusia ni tak wajib jemaah, perempuan dan khamsa. Tetapi sungguh pun tidak wajib jemaah ke atas mereka itu jika datang ia Jumaat. Kau di depan tui juga ke jemaah ke belakang. Masuk dalam bilik yang terhak bagi dia pada hari Jumaat tadi, maka sah semayangnya. Semayang Jumaat perempuan tadi sah kalau diturut serta, walaupun tidak wajib pun. Demi juga khosar tadi. Manakala sah, tiada wajib lagi zahur atasnya, tak usah lagi lah perempuan tadi dan khosar tadi. Selepas dia semayang Jumaat itu semayang zahur pula tak wajib dah. Sebab sudah sah dengan Jumaat tadi, apa lagi nak ditunda dengan zahur? Keenam daripada 7 perkara syarat wajib jemaah. Ini kena faham molek ni, patut kena hafal ni. Ayat-ayat matan yang sebegini ni. Ini tanya syarat wajib jemaah berapa perkara? Lupa. Dia nak kata tak tahu, tu nampak bongok sangat kata lupa. Padahal tak tahu dah nah. Keenam, sihat badannya. Orang yang sihat segar bugar wajib jemaah. Yakni tiada uzur. Kalau uzur tu al-maklum lah. Dengan itu tidak wajib ke atas yang sakit, yang jadi musaqqah jika datang padanya orang yang sakit. Kiranya dia datang jemaah menjadi suatu kesulitan ke atasnya. Nak pergi jemaah, duduk tempat jemaah memberi satu kesulitan dengan sebab sakit, sebab uzur. Maka tidak wajiblah ke atasnya Jumaat. Ketujuh, mustautin. Orang wajib Jumaat bilangan yang ketujuh, bilangan yang last daripada 7 perkara wajib Jumaat, mesti orang tu mustautin. Atau mukim di tempat Jumaat itu. Orang bermukim di tempat Jumaat, maka wajib dia kena datang juga Jumaat, sebab dia orang mukim. Jangan dia bertukar pula dengan orang musafir. Orang musafir tak wajib jemaah. Orang mustautin dan orang mukim wajib jemaah. Maka kita nak tahu macam mana orang yang disifatkan mustautin, macam mana disifat mukim, macam mana disifat musafir. 3 jenis sifat manusia ni kena faham.
Orang mustautin ni orang menetap di suatu tempat. Seolah-olah kata anak watan situ dah. Kiranya dia asalnya peranakan daripada luar tempat tu. Tapi dia berada di tempat tu dengan hasrat hendak menetapnya di situ. Dengan tidak ada lagi nak berpindah randah ke sana ke sini. Maka orang yang sebegitu dikatakan mustautin. Di tempat tu dikira mustautin. Kalau orang mendatang, kiranya dia berada di situ walau lama sekalipun, tetapi tidak berhasrat nak menetap buat selama-lama. Di suatu masa dia akan berpindah ke tempat yang lain. Orang begitu bukan mustautin, dia panggil orang mukim. Bagaimana contoh kita kata orang Bangla mai ke tempat kita, ke Batu 10 ni. Kerana ada projek sini, dia panggil duduk di sini. Berapa lama dia duduk? Oh, 10 tahun. Sebab itu 10 tahun. Sekali pun tidak mustautin. Dia kira orang mukim. Kenapa? Kerana habis projek tu, dia akan berpindah ke lain. Kalau tak balik ke negara dia asal pun. Jadi, walau macam mana tidak mustautin sekalipun Bangla tadi, kalau di Batu 10 tu ada didirikan jemaah, maka wajib juga dia kena datang jemaah. Semacam bagaimana orang mustautin. Tetapi bezanya antara mustautin dengan mukim. Kalau nak bilang 40 ahli jemaah, hanya boleh dibilang kalangan yang mustautin saja. Namun nak dibilang orang mukim tak boleh. Tak boleh masuk kelung. Walaupun semua jemaah dia tu sah, namun nak bilang anggota 40 ahli jemaah sebagai tonggak, tak boleh dengan dia. Ini kena faham balik. Jangan pakai nak bilang nampak ada orang duduk bilang belakang ni berat ni nah. Ni panggil tak faham ni. Maka tidak wajib atas yang musafir, orang musafir kelana tak wajib jemaah. Adapun mereka yang mula bermusafir, apa macam pula? Dia mula bertolak musafir daripada rumah dia. Setelah berlaku fajar shadiq. Permulaan bertolak musafir itu setelah subuh. Bahkan lebih pada subuh, belah pagi kita kata dah naik mentari, pukul 8, pukul 9 baru bertolak. Nak ke mana? Nak ke keluar dah. Maka wajib baginya pada hari itu, maka wajib jemaah baginya bagi orang musafir yang dia mula musafir setelah fajar shadiq tadi pada hari itu. Sebagai contoh, kita nak mula musafir daripada Batu 10 ke mana ni? Ikutlah ke Kelantan lah. Tapi sayangnya kita mula bertolak tu setelah subuh, bahkan lebih pada subuh dah. Kebetulan hari itu hari Jumaat, maka pada hari itu dalam perjalanan kita musafir sekalipun, taing Jumaat kena singgah di mana-mana melaksanakan sembahyang Jumaat. Walaupun kita dalam musafir sekalipun. Sebab kita bermula musafir setelah berlakunya fajar shadiq, masuknya subuh. Lain pula, hari kita musafir tu hari Jumaat dah, tetapi kita mula keluar belum lagi fajar shadiq, belum masuk subuh lagi, kita mula keluar, itu lain. Itu tak kenalah pada hari Jumaat, hari itu sembahyang Jumaat. Sebab dia bermula musafir itu sebelum datangnya fajar shadiq. Entah. Nak faham mungkin musafir ni kena buka dalam bab semaya kuasa jamak pula, boleh ricih di situ. Sini kita nak betang sekadar lembaga kasar, sebagai kerangka kasar tentang syarat wajib jemaah dan syarat sah jemaah. Ketahuilah 7 syarat tersebut. 7 syarat tersebut: Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sihat badan, mustautin ataupun mukim tu
menjadi wajib melaksanakan jemaah bagi mereka tersebut. Orang cukup syarat 7 ni, kok mana sekalipun wajib sembahyang jemaah. Kalaulah takdir orang lain sembahyang, orang lain sembahyang dah, dia tak sembahyang, tak sesat masalah. Jemaah dia tu tak sesat lagi. Sebab apa? Sebab ini fardu ain, jemaah bukan fardu kifayah. Jangan dipaham, saya tak pernah sekarang dah 40 ke sembahyang jemaah, saya ni aku yang ke 60 sebab umur dah 60. Kok begitu 40, umur 40 ke bawah aja. Sekalipun dia umur 60 pun, sebab dia mau tagih jemaah, kalau tidak ada sebab yang munasabah, tetap berdosa. Kalau ada sebab-sebab yang munasabah, sebab-sebab keuzur dan berjemaah tu lain lah. Dengan itu, jika kurang tetap cukup. Salah satu daripada syarat-syaratnya, syarat yang 7 tadi, maka tidak wajiblah atasnya jemaah. Sebab tak cukup syarat, tak wajib lah. Tapi kalau cukup syarat, wajib. Tu faham boleh. Itu syarat wajib. Itu syarat syarat wajib jemaah. Selain daripada syarat wajib jemaah 7 perkara tersebut, ada pula syarat sah. Selepas syarat wajib, syarat sah pula dah kita nak sembahyang jemaah ni. Sebab cukup syarat wajib kita beri pun nak sembahyang jemaah. Dan mana kalau kita nak sembahyang jemaah, kita kena ambil tahu pula syarat menjadi sah sembahyang. Bukan kita nak buat dengan ikut sedak kita, ya. Dia ada peraturan pula pada pelaksanaan tu. Peraturan pelaksanaan tu dipanggil syarat menjadi sah bagi jemaah. Adapun syarat sah jemaah sebanyak 6 perkara. Syarat sah 6, syarat wajib 7, sah kurang 1, wajib cukup 7. Gitu. Bagaimana berikut. Ini syarat sah. Syarat sah ni banyak kalangan kita tak berapa masak faham. Tak berapa masak faham. Kadang-kadang langsung tak masak. Kalau tak berapa masak tu dia bercampur. Sebab menanak nasi mentah lah. Antara masak dengan tak masak. Kalau tak masak langsung ni masih berah lagi. Maka dikerjakan jemaah itu di dalam waktu, di dalam deh. Nak backing molek buat dia salah ni. Dikerjakan jemaah itu di dalam waktu zuhur. Syarat sah jemaah mesti dikerjakan jemaah itu setelah masuknya waktu zuhur. Jangan belum zuhur lagi dah jemaah dah, tidak sah. Dan jika ada waktunya sudah suntuk, waktu zuhur tadi dah suntuk, dah habis nak masuk asar dah, apa macam jemaah kita hari tu, yakni hampir masuk waktu asar. Sebab duk tunggu kedatangan orang tu, tunggu orang ni sampai kan nak masuk asar, baru datang semua 40 orang tu. Jika ia sembahyang jemaah, jika ia sembahyang jemaah, kerana bagi jemaah terlebih dahulu dikerjakan 2 khutbah. Kalau dibuat sembahyang jemaah di masa tu, di masa dah hampir nak masuk asar tadi. Sedangkan kalau buat jemaah ni, sebelum sembahyang jemaah kena baca 2 khutbah dulu. Nescaya jawabnya tiada sempat ia mengerja jemaah. Tak sempat. Sebab hampir nak masuk asar dah ni. Kalau kita buat jemaah juga akan tentu tidak sempat kita. Tak sempat habis sembahyang jemaah, asar pun dah masuk.
Dengan kerana semaya jemaah ni sebelum semaya baca 2 khutbah dulu. Ini satu masalah. Atau syak pada cukup masanya, atau dia syak pada cukup masa. Dan kau tak ada sempat, kau tidak sempat kita ni semaya jemaah ni. Kok yang tengah-tengah semaya yang masuk asar. Yang bagi timbul 2 persoalan tadi. Soalan yang pertama memang direct lah. Kalau semaya jemaah memang tak ada habis jemaah, siapa dah masuk. Persoalan yang kedua masih lagi ragu. Sempat ke tidak sempat jemaah kita ni. Manakala dah berlaku kecoh begitu. Dalam masalah masa dikala nak semaya jemaah tu, maka hendaklah dikala itu ia mengerjakan sembahyang zuhur, tak ada pilihan buat zuhur lah. Tak usah dia nak menggata buat jemaah lagi lah. Direct buat zuhur selalu lah. Jadi masalah kena faham ni. Masalah jika berlaku di tengah-tengah sembahyang jemaah itu, apa hal pula? Tengah-tengah sembahyang jemaah tu habisnya zuhur. Waktu zuhur dah habis. Sembahyang jemaah kita tak habis leksa lagi. Tengah-tengah sembahyang jemaah dengar orang azan sembahyang asar. Apa macam jemaah kita tadi? Maka hendaklah jemaah tu disudahkan jemaah itu dengan zuhur. Kena selesai sembahyang itu dengan zuhur. Dan niatnya memada dengan jemaah. Adapun niat tu sudah memada dengan niat jemaah. Makna selesai dengan zuhur tu kalau kita kata dah boleh dah 2 rakaat jemaah. Cuma kita belum lagi beri salam. Kena bangun tambah 2 rakaat lagi lah. Biar genap 4 rakaat. Sebab sekarang kita sudah mula sembahyang zuhur. Gitu. Bukan kata selesai sembahyang zuhur kena berhenti jemaah qomat baru sembahyang zuhur. Bukan kata begitu. Kena terus dengan sembahyang hok niat jemaah tu juga, cuma tambah bilangan rakaat je. Ini satu perkara syarat yang menjadi sah sembahyang jemaah daripada 6 perkara. Kedua, syarat sah jemaah didirikan jemaah itu di dalam kawasan perumahan penduduk. Didirikan jemaah, dilaksanakan jemaah itu mesti di dalam kawasan perumahan penduduk. Kalau taman, kawasan penduduk taman tu lah. Kalau kapung, dalam kawasan penduduk kapung tu. Dari itu jika didirikan jemaah itu, dia buat jemaah tu di luar kawasan perumahan penduduk, nescaya tiada sah. Kita kata kapung Batu 10, dia buat jemaah di Batu sebelah. Sedangkan Batu sebelah ni luar kawasan penduduk. Batu 10 tak ada orang situ. Batu sebelah tu kita katalah kita buat masalah. Maka jemaah ahli Qaryah Batu 10 tadi tidak sah. Sebab didirikan jemaah tu di tempat luar pada kawasan penduduk. Tak kira lah tempat didiri jemaah tu berbentuk masjid ke, berbentuk surga ke, berbentuk padang bola ke, dalam dewan ke, tak timbul masalah. Tengah padang ke, tak semesti dalam masjid, tidak semesti jalan surga. Tapi dalam perkara ni banyak dipahamnya seolah-olah jemaah ni mesti dalam masjid. Dalilnya asalnya bangunan tu surga. Manakala diberi pengiktirafan oleh pihak berkuasa mendirikan jemaah di surah tadi, lalu dia bercakap sesama dia kata surah kita naik taraf masjid dah. Mengapa? Sebab dia beri kebenaran untuk buat jemaah. Lepas tu tanya dia, jadi surah dia di masjid dah lah. Dah naik taraf masjid, mengapa masih lagi duduk nama surah tu? Mula garu tempat tidak gata, tak boleh jawab dah. Ini jadi penilalak ni. Itu faham penilalak. Ada di antara dia tak faham.
Manakala masjid dia tu diroboh buat baru, tak ada masjid lah kampung tu. Lalu tak lalu dia fikir-fikir kita ada tempat dewan orang ramai. Maka lalu dijadikan dewan orang ramai tu tempat jemaah dan tempat sembahyang Jumaat. Tak apa, okey, sah tempat tu sah. Masalahnya dia tulis di dewan tu masjid sementara. Masjid sementara dah. Dewan ni naik taraf masjid ni. Tapi tak sedaknya ayat sementara. Mana dalam dunia Islam kita ni masjid dijadikan sementara? Masjid ni kalau kita niat, dia akan kekal sampai kiamat. Dia tak ada sementara. Satu perekat masjid, satu perekat balai raya, satu perekat bilik tempat boleh karaoke. Macam mana berubah-ubah begitu? Dia tak bukan niat masjid, kekal masjid. Dia sebab tu dalam bab bahan-bahan binaan masjid seperti kayu, kalau diwakafkan masjid, tak diboleh lagi nak dipergunakan kayu tadi untuk bangunan, untuk perkara yang bukan nama masjid. Ni dalam ni ada ni. Nak baca kena cari ambil masa sikit ni. Dalam perhimpunan fatwa Mufti Kerajaan Negeri Kelantan jilid yang kedua ada bahas sini masalah tu. Sebab itulah orang tua-tua tok guru zaman dulu dia bercakap, kalau bangunan masjid tak boleh nak turun taraf kepada buat surau sama telah rumah, bersadahan daripada bahan-bahan binaan daripada surau. Boleh pergi kepada masjid daripada bawah ke atas naik boleh, daripada atas turun ke bawah tak boleh. Ini kalau dewan tadi dah niat masjid, kekal dewan tu jadi masjid. Mana kalau siap masjid dia bangun tu, dia tinggal dewan tu, berbalik jadi dewan balik semula. Mana kalau balik jadi dewan, jadi tempat tu main badminton, pakai luar katak, luar kaki panjang. Kaki panjang mana? Seluar pendek nampak terjolok kaki tu panjang. Sedangkan bangunan tadi niat masjid dah. Kau main-main tulis tu. Dan kalau main-main, tak payah tulis masjid. Tulis tempat sembahyang Jumaat sementara. Tak payah guna istilah masjid. Itu tak masalah. Nak tuan tahu juga. Inilah punca tolak daripada tidak mengambil faham. Secara lebih agak mendalam sedikit dalam sesuatu gerak kerja agama. Baktulah kita ni nak faham hukum hakam agama, kena buka lamaran kitab. Kita tak dapat menguasai kitab Arab, kita bacalah kitab yang guna bahasa ibunda kita Jawi Melayu dah. Alhamdulillah, selamat sejahtera dah. Satu dah jalan. Dan dikenaki perumahan itu didirikan jemaah dalam kawasan perumahan. Perumahan macam mana? Iaitu rumah-rumah yang didiami oleh penduduk secara kekal. Buat jemaah tu dalam kawasan rumah yang didiami oleh penduduk secara kekal. Dengan tiada berpindah ke lain penduduk tadi. Kalau kata-kata kawasan perumahan dah, tetapi ahli penduduk di rumah tu dia tak kekal, satu masa dia akan berpindah kerana tak jadi. Seperti buat jemaah di kawasan kursi-kursi tempat bekerja. Pekerja dikerja di kursi-kursi itu sementara habis projek dipindah ke lain. Maka dari kenyataan tersebut, tiada sah didirikan jemaah di luar kawasan penduduk atau didirikan kawasan perumahan penduduk sementara yang dipanggil Ahlul Khiyam. Dalam kitab fiqh dipanggil Ahlul Khiyam. Ahlul Khiyam ni macam mana? Yakni ahli yang berkhemah. Orang berkhemah sementara.
kerana mereka itu tiada dibilang selaku ahli mustautin, iaitu sejumlah orang musafir. Ahli ruqyah ni termasuk sejumlah kalangan orang musafir. Sebab tu dah tak boleh buat jemaah di tempat tu. Ni kalau buat jemaah di surau-surau pejabat. Persoalan kitanya buat di surau pejabat. Tak kira surau ke bilik ke. Jadi hari Jumaat tu ramai lah. Datang, jeruk datang. Rupa-rupa yang datang ramai-ramai. Kaki tangan jabatan tu. Staf jabatan. Dan dia tidak duduk situ, dia pergi kerja di situ. Dia duduk macam-macam lah. Oh, di Semenyih ada, di Kajan ada, Ulu Langak ada, di Beranan ada. Pakat Geri pun situ hari Jumaat. Boleh ratus ribu orang. Boleh buat ke tu? Lebih pada 40 dah tu. Betul lah. Dia nak 40 tu yang mustautin sebagai tonggak. Boleh ke 40 yang mustautin? Mustautin ni orang menetap di situ. Ini bukan menetap daripada luar mari. Ni kita nak muzakarah juga ni. Peringatan bagi mereka yang bermukim di tempat yang ada mendirikan jemaah. Bagaimana kita tambang lah tadilah, dia mari dia batu 10 ni, batu 10 ni ada buat jemaah, dan sekiranya ia terdengar azan jemaah di tempat tersebut, tempat yang dia bermukim tu, tempat dia berada di situ tu, maka wajiblah atasnya jemaah di tempat tersebut. Walaupun ianya bukan ahli mustautin sekalipun di tempat tu. Tapi nak bilang dengan bangla 40 tak boleh, sebab dia bukan ahli mustautin. Bersalahan bagi yang musafir, tiada wajib atasnya jemaah walau didengar olehnya azan jemaah itu sekalipun. Sebab dia orang musafir dah. Peringatan, orang musafir yang tiada wajib jemaah pada hari permulaan musafir itu, jika ia mula bermusafir sebelum fajar shadiq. Bersalahan jika ia mula musafir itu setelah fajar shadiq itu, maka wajib baginya jemaah hari yang mula musafir itulah. Hari-hari yang lain daripadanya, sebab dia masih lagi dalam takluk musafir, tak wajib lah. Dah dua dah. Syarat menjadi wajib, syarat menjadi sah jemaah dari 6 perkara. 3. Kita masuk 3 cukup. Syarat sah jemaah yang ketiga, tiada berbilang jemaah pada tempat yang didirikan jemaah itu. Tidak berbilang, tidak berlaku 2-3 jemaah di tempat tu. Kita kata batu 10 ni, tidak berlaku 2 jemaah, 3 jemaah ada. Dan jika ada, dan jika tu patut masuk jika tu, dan jika ada berbilang, jika ada banyak jemaah di tempat tu, maka yang dikira sah ialah jemaah yang terdahulu, jemaah yang mula tu. Kita kata kalau waktu jemaah pukul 1, tepat pukul 1 masjid tu mula semayang, masjid ni tak semayang lagi, bermakna sah hak masjid semayang tu dulu. Jemaahnya sah hak masjid yang semayang dahulu. Hak masjid yang belum lagi semayang tidak sah. Dan ada pun jemaah kemudian itu tiada sah ia. Hak jemaah yang berlaku kemudian daripada yang tidak sah. Kecuali tak timbul hak mana dulu kemudian dia kira sah belaka. Kecuali mustahak, dia ada lebih dari satu tempat.
Kecuali mustahak dibuat 2 tempat atau 3 tempat atau 4 tempat. Memandang keadaan ahli kampung tu orang ramai. Dengan masjid sedia ada ni tidak dapat nak menampung kedatangan orang sebab masjid kecil, orang dah bertambah ramai, maka dipikir kena buatlah 2 pecahan jemaah walaupun satu kampung. Itu tak timbul lah hak mana dulu mana kedian. Sebab apa? Sebab dipecah jemaah sebegitu menyesuaikan dengan keadaan tempat. Seperti kerana tempat yang sedia adanya itu tidak dapat menampung kedatangan jemaah kerana orang terlampau ramai. Tak timbul lah. Hal begini berlaku di Kamboja. Di kampung bernamanya Kampung Jeru, di pinggir tebing Sungai Mekong, bertentangan dengan bandar Kampung Cham. Sana masjid, sini masjid, 2 masjid, satu kampung dekat-dekat. Kenapa jadi 2 gini? Ketua kampung dia berkelahi. Ketua kampung lama tak nak letak jawatan bagi jalan kepada orang yang ada di ketua kampung yang baru tu. Lalu tak ada dia pakai akak geng, mung geng aku geng aku. Terbelah 2. Mazhabnya Syafi'i bukan Hanafi. Tahulah, jadi mufti tak boleh buat apa. Kerajaan tak campur tangan sebab perkara Islam ni. Kerajaan cuci tangan serah ke mufti. Mufti di sana pun bukan ada kuasa seperti kita Malaysia ni. Ya tak, ya dia jadi begitu. Masalah kita yang kita tanya masjid baru ni peruntukan daripada mana dia buat ni. Rupa-rupa orang Malaysia juga bagi infak. Orang pula Kelantan. Jadi orang yang bagi sumbangan tu tak sia-sia ke? Dia mau buat masjid, 2 masjid dalam satu kampung ni. Sedangkan masjid sedia ada tu masih comel lagi. Ini kes duit banyak duit banyak ni orang minta kata buat masjid pakai hodah lalu. Tak dipantau sampai ke akar umbi. Kita buat masjid Kamboja ni lagi tak siap, kita ulang kali. Berhenti tak pergi setelah siap. Sebab apa? Sebab kita takut jadi pengurusan tu tidak menepati. Itu jadi tidak menepati dah. Tak menepati. Sampai sekarang tak dapat dibetulkan. Jadi menjadi degil tak menepat. Maka di kala itu tidak timbul. Tidak timbul. Bahaya timbul lah. Yang mana dahulu dan yang mana kemudian, maka dikira sah belaka. Sebab apa? Sebab dia buat banyak tu dengan mengenal keadaan mustahak dibanyakkan. Jadi orang tidak mustahak sebagaimana cerita Kampung Jeru tadi. Orang tak ramai mana. Sengaja dia buat 2. Krisis peribadi, orang nak jadi ketua dalam kampung. Tak jadi gitu. Tetapi sungguh pun sah. Hak jemaah 2-3 dalam satu kampung, dalam satu kawasan, kiranya memerlu dia banyak. Selepas pelaksanaan jemaah tersebut, sunat pula, sunat tidak wajib ni sunat. Sunat pula ia semaya zuhur. Kalau berlaku dalam satu qaryah 2 jemaah, atas sebab terpaksa kena buat 2. Sunat selepas buat jemaah tu semaya zuhur. Bukan wajib sunat. Sebab apa sunat? Kerana meraih, memelihara kaul yang mengatakan tiada sah berbilang-bilang jemaah di suatu tempat semata-mata. Nak jaga pendapat tu. Sebab buat zuhur ni kerana nak jaga pendapat yang mengatakan kok mana sekalipun, sama ada mustahak tidak mustahak, tak boleh dibuat 2-3 jemaah. Masalah, jika dilakukan jemaah itu berbilang-bilang di suatu tempat, seperti di sebuah kampung, dia buat jemaah 2, 3, 4, walau tiada mustahak berbilang padanya. Apa kes buat jemaah 2 ni? Saja-saja mengatakan buat 2.
maka hanya dikira sahnya itu yang dahulu takbiratul ihram. Hak mana takbir dahulu? Masjid A ke masjid B? Oh, dahulu takbir masjid A. Maka hak B ikut, tak boleh. Tidak sah. Dan jika takbiratul ihram imam itu serentak, sama tepat. Masjid A, masjid B, genak-genak cukup-cukup masuk waktu semayang sepah ketubah, dia pun takbir. Kita kata pukul 1 tepat sama takbir. Apa macam? Nak kira hak mana sah, mana tidak sah. Atas syak yang mana dahulu atau kemudian tak dapat. Tak dapat diterih. Hak mana dulu, mana kemudian. Apa macam? Dua masalah ni. Masalah berlaku takbir tu imam tadi serentak ataupun tak dapat digambar hak mana dahulu takbir imam, hak mana kemudian. Maka kedua masalah tersebut tiada sah jemaah, pun dikira tidak sah juga. Dan dikala itu dan manakala tidak sah, maka wajib ia berkumpul semula di suatu tempat. Kena panggil ahli masjid A, ahli masjid B, berhimpun di satu tempat dengan memulakan jemaah yang baru. Maka jika waktunya sudah suntuk, sebab nak berhimpun ni pula ambil masa pula, dah nak habis dah zuhur, maka wajib semayang zuhur juga, tak usah lagi semayang jemaah, sebab zuhur dah nak habis dah, direct semayang zuhur lalu. Begitu hukumnya. Keempat daripada 6 perkara syarat menjadi sah jemaah, wallahu a'lam.